Allah yang dimulakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala masih lagi dihidupkan dalam keadaan Islam dan iman. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Dan syukur lagi pada Allah Ta'ala masih lagi diberi ruang, peluang dan kesempatan, taufik dan hidayah, kudrah dan iradah serta inayahnya, dapat kita sama-sama menghadirkan diri dengan izin Allah Ta'ala ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan syukur juga lagi masih lagi dihidupkan pada hari yang ke 24. Jadi malam ni malam 25, tiada Al-Qadar. Diingatkan oleh jumhur ulama, kalau awalnya Ramadan itu Selasa, maka insya-Allah akan Al-Qadar itu 25. Tetapi mengikut Abu Hasan Al-Basri, kalau awalnya Selasa, maka Al-Qadar itu jatuh pada malam 27. Jadi 25 ke 27 ke seawal akhir 10 Ramadan itu kita berusaha mencari, bukan menunggu, mencari. Bila mencari ni kena usaha betul-betul lah, bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita masuk hadis yang ke-151 melalui kitab Riyadhus Shalihin ini, jilid yang kedua. Kana Abu Talha aksaral ansari bil Madinah malan min nahli wa kana ahabbu amwalihi ilaihi barruha wa kanat mustaqbilal masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'i fiha tayyib. Falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba mali ilayya barru ma'u wa innaha sadaqatul lillahi ta'ala arju birraha wa dahraha indallah fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika malun raihun, zalika malun raihun wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabain. Wa qala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Fa qassamaha Abu Talha fi aqaribi wa bani ammi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Abu Talhah adalah di antara orang-orang Ansor yang terkaya di Madinah, yang mempunyai kebun-kebun tamar yang luas. Di antara hartanya yang paling disukai ialah kebun kurma Bi'rul Haq. Kebun itu terletak menghadap ke Masjid Nabawi, dan Rasulullah SAW pernah memasukinya dan minum airnya yang sedap. Ketika turun ayat yang bermaksud tidak sekali-kali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi. Abu Talha pergi menemui Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesungguhnya aku sangat sayang kebun kurma Bi'rul Haq ini. Maka sesungguhnya aku sedekahkan kerana Allah Ta'ala. Aku harapkan kebajikan dan sebagai bekalan akhirat di sisi Allah Ta'ala. Maka gunakanlah kebun ini wahai Rasulullah sebagaimana Allah tunjukkan kepadamu. Maka sabda Rasulullah SAW, kebun itu merupakan harta yang menguntungkan. Kebun itu merupakan harta yang menguntungkan. Maka sesungguhnya aku telah mendengar apa yang engkau katakan.
Dan sesungguhnya aku berpendapat engkau hendaklah berikan, agihkan kepada kaum kerabat. Lalu Abu Talha berkata, aku akan lakukan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha membahagikan harta itu kepada kaum kerabatnya dan anak-anaknya, bapa saudaranya. Bukhari Muslim. Islam menggalakkan umatnya menderma, bersedekah dan sebagainya. Islam mengutamakan umatnya supaya menderma dan bersedekah kepada kaum kerabat. Derma yang paling baik ialah menderma harta yang disayangi. Menderma kepada kaum keluarga adalah termasuk dalam maksud ayat lan tanalul bir. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hadis ini Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita melalui arahan Allah SWT supaya berkasih sayang di antara kita, lebih-lebih lagi terhadap kaum kerabat. Dalam bab harta, dalam bab hadiah, dalam bab hibah, dalam bab sedekah, dalam bab zakat, kita utamakan wal akrabun, ahli keluarga yang hampir dengan kita. Jangan kita abaikan ahli keluarga kita, berimpak di mana-mana, berkorban di luar negara, tapi anak sendiri dibiarkan. Tiada pendidikan, tiada akhlak, tiada ketaatan pada Allah SWT. Sedangkan diperintahkan dalam bab sedekah ini tidak akan mencapai kebaikan. Kebaikan ini maknanya khas untuk ahli keluarga. Bila ada lebih-lebihan barulah diimpak keluar. Dalam begitulah halnya bila kita bermukim di bakri, bekerja di bakri, kita hendaklah membayar zakat di bakri. Tak boleh di balik kampung halaman Pontian ke Mersing ke mana, tak boleh. Kerana apa? Di mana kita mencari rezeki, di situlah kita membayar akan sedekah rezeki itu. Jadi di mana kita berkeluarga, kita wajib bersedekah kepada keluarga itu sendiri, supaya keluarga ini mendapat keberkatan, mendapat kerahmatan, mendapat kasih sayang yang berkekalan daripada Allah SWT. Diingatkan juga bila kita nak mengimpak, nak bersedekah, kita dalam memberi yang tersayang, yang terbaik. RM10, RM20, RM50, RM1. Yang terbaik ialah RM50. Maka berlumba-lumbalah kita, wasyari'u, berlumba-lumba ila maghfirah, kepada keampunan Allah Ta'ala. Jadi keampunan ni, keberkatan, kerahmatan, dan dibukakan pintu surga kebajikan seluas-luasnya. Ditutup serapa-ramanya pintu neraka melalui amalan sedekah. Dan pastikan sedekah ini niatlah semata-mata kerana Allah, mengharapkan rahmat bantuan di sisi Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarallah. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Wa amanat ta'ibatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Yang mana kita dituntut supaya banyak membantu, menolong, mengembangkan keagamaan ini, khasnya agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi kita kena ingat, Islam ni bukan main-main. Islam bukan suka-suka. Apa itu Islam? Alif tu maknanya alif sin, lam, alif mim. Alif ialah Allah. Jadi orang Islam ni di mana-mana kena tertanam, terpahat keyakinan yang pasti Allah itu sentiasa ada bersama. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar dalam beramal, dalam berzikir, dalam beribadat, dalam ketaatan, dalam ketundukan, dalam kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif itu ialah Allah. Orang Islam ni mata-matanya Allah. Jadi utamakan Allah. Tinggalkan dunia, tinggalkan harta, tinggalkan keluarga dan sebagainya. Ya allazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh perbuatan menyayangi harta, menyayangi keluarga dan sebagainya. Kerana mereka itu semua akan mendatangkan fitnah, mendatangkan kerugian bagi kamu kalau kamu tidak mengimpak harta yang dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam hidup kita ni,
Kena faham itu. Allah tu matlamat kita orang Islam. Macam mana kita nak dapat Allah dalam hidup kita? Berdiri, berduduk, baring, jalan ke mana-mana saja ada Allah. Ini pentingnya zikir nafas, ma'rifatun nafs yang kita dah bincang melalui kitab Syirus Salikin. Jilid kedua, bab yang pertama itu menerangkan tentang tekatan-tekatan nafsu. Jadi kita kena faham hakikat Allah. Allah ni macam mana? Inilah Allah. Ini simpan. Sebab tu kita lepas tasyahud, simpan jarimu. Lonjorkan, luruskan jari telunjukmu. Letak di atas paha kananmu. Pandanglah pandanganmu di situ. Maka bertahajatlah kamu. At-tahiyyatul mubarakat. Sampai asyhadu an la ilaha illallah. Isyaratkan jarimu ketika lafzul jalalah. Isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu alif saja. Jangan lebih, jangan kurang. Satu alif. Ini ilmu. Kena pelajari. Kena amal dengan ilmu. Al-amal bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu tak diterima. Ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini kena yakin, kena pasti. Kena itqan. Supaya burhan Allah Ta'ala ini datang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tetap. Ini tetap supaya iblis syaitan laknatullah dia tak akan masuk ke jantung kita. Terpelihara, terjaga, dirahmati oleh Allah Ta'ala daripada permainan tipu daya iblis syaitan. Kalau beribadat terus, kalau ngaji terus, kalau sedekah terus. Tapi kalau kita lepas tuan-tuan, inilah kita kejar. Ramadan aja banyak sedekah. Ramadan aja baca Quran. Bulan lain tak ada. Ramadan aja datang jemaah. Ramadan aja qiyamul lail. Bila Ramadan berlalu ditinggalkan. Rugi tuan-tuan. Ini jaga tuan-tuan Ini lipat, simpan. Letak di atas paha kanan. Sebab tu paha kanan ni tuan kena tinggi. Paha kanan lutut tu lebih tinggi daripada lutut sebelah kiri dia. Kerana duduknya kalimah syahadah tadi. Bila mana lutut kirimu di lantai dan lutut kananmu sama rendah di lantai, ini dah menjatuhkan kemuliaan martabat syahadah tadi. Jadi kita kena pahami, kita kenal Allah itu betul-betul. Muliakan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafzul jalalah pertama, kalimah iman satu alif. Lafzul jalalah kedua, kalimah Islam itu 3 alif. Habis nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas tuan-tuan. Bawa kalimah itu terus masuk ke jantung kita. Tempat duduk alaqah, darah hitam. Iblis syaitan bermaharaja lela, beristana di sana. Jangan pergi masjid, jangan sedekah, jangan duduk majlis ilmu, jangan buat baik. Jangan iblis ini. Gitu. Jadi hancurkan itu kesyaitanan, keiblisan dalam kehidupan kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakziman, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini selawat tu ada 4 tasdid aja tuan-tuan. Lebih jangan, kurang jangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan kalimat itu masuk ke jantung kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan baca Allahumma salli. Batal sembahyang, tak sah. Ini tuan-tuan belajar ni kena betul-betul tuan-tuan. Beramal ni. Sebab tu makin tua, makin meningkat usia, makin dekat kepada kematian. Pastikanlah sembahyang tu walau sekali diterima oleh Allah Ta'ala. Penuh keyakinan tuan-tuan. Penuh pengharapan. Penuh kepahaman. Penuh ketakziman. Penuh kebesaran kepada Allah Ta'ala. Ini 5 mesti tuan-tuan. Ta'zim, takbir, tafhim,
Raja, khauf. 5 ni mesti ada. Kalau 5 ni tak ada tuan-tuan, sembahyang sia-sia. Syariat saja. Penat, tak tahu ada apa-apa. Ini penuh hakikat Islam itu. Nak kenal Allah ni tuan-tuan. Alif, lam, ha. Ini lam ni ada sabdu atas. Alif, lam, ha. Ini ha ni simple. Ini Allah ni tuan-tuan. Yakinlah tuan-tuan, ini Allah ni. Kemana-mana kita tak tinggal tangan. Ada Allah. Gitu Ada sifat Allah, kudrah di sini. Kudrah, kuasa. Pegang pensil. Pegang parang. Ini kudrah. Kata kita ingat. La haula wa la quwata illa billah. Ini kudrah. Jadi kita ingat. Ini ada 18 nama Allah. Jadi jangan suka-suka ni. Di sini ada 81 nama Allah. Jadi kena fahami hakikat ini. Pertama, nak kenal Allah ni, nak dudukkan Allah dalam hidup kita, ikhlas. Macam mana Talhah tadi. Dia sedekah tuan-tuan ladang kurma yang terbaik. Kalau kita masih nak 10 ringgit lagi. Allah Akbar. Lalu di rumah beratus beribu di rumah ada. Kenapa tuan-tuan? Ini keyakinan pada Allah ni tak ada. Nantilah. Sedangkan Nabi dah pesan, iktanim khamsan qabla khamsin. Kejar 5 sebelum 5. Jangan tunggu, jangan tangguh. Muda sebelum tua. Masa muda tuan-tuan, buatlah sebaik-baiknya tuan-tuan. Jangan dah tua baru nak beramal. Sakit sana, sakit sini. Gigi dah tak ada, payah nak ngaji. Gitu, jangan. Yang kedua, lapang sebelum sempit. Lapang tuan-tuan, lepas maghrib. Apa kita kejar-kejar nak balik? Kecuali memang kita nak istiqamah. Awabin di rumah. Ba'diyatul maghrib di rumah. Mengenangkan, kalau dikerjakan yang sunat di rumah, pahalanya 70 kali ganda. Berbanding di masjid, 1 kali ganda saja. Sunat ni kerjakan di rumah. 70 kali ganda tuan-tuan. Ini orang yang memahami akan hakikat iman. Jadi kita hari ini bincang hakikat Islam tadi. Islam ni, alif ni, Islam. Alif tu ialah Allah. Kalau kita ingat Allah, selamat kita. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sekali-kali kamu lupakan Allah. Bila kamu lupakan Allah, Allah Ta'ala akan lupakan diri kamu. Faulaika humul fasik. Jadilah kamu ni rosak binasa. Amalnya tak diterima. Hidupnya sia-sia tuan-tuan. Ingat Allah betul-betul tuan-tuan. Macam mana ingat Allah? Inilah 4 ni. Pertama, pahami, hayati hakikat zat Allah. Banyak manusia di dunia ini, dia menyembah Allah. Tapi dia sangka zat Allah itulah patung. Dia sangka zat Allah itulah pokok. Dia sangka zat Allah itulah batu yang boleh memberi kelebihan, kebajikan padanya. Sedangkan semuanya Allah Ta'ala yang bagi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu katanya kepada manusia di dunia ini, siapa yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka kata Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Adakah kamu tidak melihat mereka menyembah selain Allah? Itu yang memang kafir betul, dia menyembah selain Allah. Yang Islam ni pun tak yakin dengan Allah. Tak datang masjid, mana menyembah selain daripada Allah. Dia tak yakin itu. Ada syirik di situ. Gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mana ini tuan-tuan Tak lama lagi kita akan bertakbir raya. Tengoklah. Di situ ada wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azzazun jandu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Jangan cuma pandai takbir tapi tak tahu makna tuan-tuan. Hakikat kebatinan takbir raya itu apa sebenarnya? Ini tuan-tuan kena fahami. Jadi nak tahu ni pertama kena Allah, fahami hakikat zat Allah. Siapa baca ini 140 ribu terhalang, tergadailah dirinya daripada api neraka. Selamat daripada bakaran neraka. Apa ni hakikat Allah? Qul wallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini baca tuan-tuan. Ada peluang, ada masa, ada kesempatan. Sebelum kita mati, katamkan 140 ribu tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan berkat amal Qul wallahu ahad, jasad tidak disentuh bumi. Jasad dirahmati, diberkati Allah Ta'ala. Kerana apa? Mengalirnya ayat-ayat keluar darah dirinya tuan-tuan. Mengenal Allah ini. Tuan-tuan, ini satu jihad. Satu mujahadah melawan nafsu ni. Yang namanya amarah ini.
Tapi walaupun amarah dah tinggalkan, masuk lawamah. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang terus tinggal terus. Gitu. Sebab tu kita perlunya dalam majlis ilmu. Oh, ingat balik. Perlunya majlis zikir. Oh, ingat balik. Ini kembali kepada Allah. Hakikat zat Allah, kul wallahu ahad. Baca 3 kali, tuan-tuan. Kalau Al-Qadar malam ini, tuan-tuan, baca 3 kali, tuan-tuan. Jangan tinggal. Jangan kejar-kejar cepat-cepat. Maknanya lepas salam tarawih, kul wallahu ahad 3 kali. Tak boleh duduk ya masa diri sebelum takbir. Tak boleh takbir ya sambil mendengar Fatihah imam dapatkan 40 ahad. Boleh, tak ada masalah. Janji dapatkan 3 kali keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu 3 kali. Pahalanya macam baca Quran 30 juzuk, tuan-tuan, pahalanya. Kalau bertepatan dengan Al-Qadar malam itu, Allahu Akbar, selama 83 tahun 4 bulan kita baca qul huwallahu ahad, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini hakikat iman, tuan-tuan. Kita dah bincangkan dalam kitab Sirrus Salikin. Ini Islam. Yang kedua, pahami, hayati akan hakikat asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala mempunyai nama yang baik-baik. Serulah, panggillah, sebutlah, ucaplah. Lalukan di bibirmu sentiasa nama Allah itu. Sampai Nabi Muhammad ingatkan dalam hadis, siapa hafal nama Allah itu, wajib surga, tuan-tuan. Tuan-tuan bukan suruh hafal macam burung kakak tua tu, bukan. Ingat, bukan 99. Walaupun hanya 3 nama Allah, wajib surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah 24 jam. Apa kita nak buat? Ingat Allah. Jadi ibadat. Segala-gala sandar pada Allah. Jadi ibadat. Ingat Allah banyak-banyak. Yang kedua, Ar-Rahman. Sedekah, murah. Hari-hari sedekah lah walaupun RM1. Malam 25. Bawa RM1 masuk tabung. Kalau bertepatan dengan Al-Qadar, tuan-tuan, 83 tahun, 4 bulan. Hari-hari kita sedekah RM1. 83 tahun, 4 bulan. Mana 365 hari kali 83. Apa, tuan-tuan? Oh, kaya raya, tuan-tuan. Kalah toki balak, tuan-tuan, kalau dia tak pergi masjid. Kalah kontraktor, tuan-tuan, kalau dia tak pergi masjid. Kalau orang miskin, tuan-tuan, mudah masuk surga. Orang kaya lagi senang masuk surga. Tapi kena cara. Inilah Ar-Rahman. Sedekah hari-hari. Rahim, sayang, tuan-tuan. Jangan gaduh, jangan dengki, jangan hianat. Kasih sayang. Kalau masihlah ada ini sifat, tuan-tuan, taubatlah banyak-banyak. Takut-takut nanti sampai malam raya dosa kita tak diampun oleh Allah Ta'ala. Dosa kita tak diampun, amal puasa tak diterima, doanya ditolak. Allahu Akbar. Sebab tu pesan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah tajdidu imanaka. Perbaruilah imanmu itu hari-hari. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Bukan Ramadannya, tuan. Hari-hari lepas sembahyang kena macam tu. Supaya dengan pengharapan itu kita akan mendapat keampunan, kita akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Ini nama Allah. Pahamilah, tuan-tuan. Nak kuat, Jabbar. Nak kuat, nak hebat, Ya Qahar. Ya Qaharu, Ya Qaharu, Ya Qahar. Akhirni la ilaha illallah wahidul qahar. Wahai Tuhan yang gagah perkasa. Wahai Tuhan yang gagah perkasa. Wahai Tuhan yang gagah perkasakanlah aku, ya Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, yang maha gagah perkasa. Nak naik 95 pun tak dapat. 45. Gitu saja, tuan-tuan. Ini wirid, tuan-tuan. Ya Qaharu, Ya Qaharu, Ya Qahar. La ilaha illallah wahidul qahar. Ya Allah. Wah, dahsyat, tuan-tuan. Wah. Kita bila Qahar ingat itu aja. Lain tak ada. Ya, kuat nak beramal, kuat nak meninggalkan dosa maksiat, kuat nak terus istiqomah pada Allah Ta'ala. Itu yang kedua, hakikat asma. Yang ketiga, hakikat af'al Allah. Kita dah bincang semalam pagi, baik buruk segala perbuatan tu Allah yang buat. Af'al Allah. Kita tiada daya, kita tiada kuasa, tuan-tuan. Apa yang benar diizinkan oleh Allah Ta'ala. Baca banyak-banyak hakikat af'al Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Hingga disebut dalam hadis sana, bila kamu memalingkan muka kanan, memalingkan kiri, Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur ana la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus diangkat, diterima amalnya. Allahu akbar. Mana setiap kali salam tuan-tuan, Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pegang jantung Muhammadan. Allahumma ij'al qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kejadikan jantungku ini jantung Nabi Muhammad. Hilang stroke, hilang penyakit, hilang segala-galanya tuan-tuan. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasul tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur ana la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah, dapat lagi tarawih. Gitu ya. Imam kata as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ingat tu Yang sunat imam kena cakap as-salatu jami'ah rahim. Yang fardu tak boleh. Yang fardu hanya 2 je. Istaqim sufufakum, luruskan saf. Dan rapatkan saf. Gitu, itu 2. Kalau yang fardu. Yang sunat as-salatu jami'ah. Ini orang tak belajar, tak faham. Sembahyang tarawih pun sembahyang fardu as-salatu jami'ah. Tak ada tuan-tuan dalam kitab macam tu. Jadi gariskan melalui hadis Nabi Muhammad, disampaikan oleh ulama. Bila nak ingatkan jamaah yang sunat as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tapi yang fardu tak boleh. Tapi kalau ada jugalah cakap as-salatu jami'ah rahimakumullah. Sembahyang asar contoh gitu Mana ini orang jangan terus kata dia bodoh, jangan. Kita jangan orang bodoh Kata Nabi, siapa menganggap orang bodoh, dia akan dapat 40 kali ganda kebodohan. Astagfirullahalazim. Itu yang nak sedekahnya RM5 aja tak habis-habis tu. Bodoh betul lah. Gitu Itu yang kata dia, nak witir ni 3 rakaat aja. Itu memang bodoh betul. Maknanya ada masa, ada ruang kesempatan tuan buat witir tuan-tuan. Banyak-banyak. Ikutlah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapatkan sekali-sekali. Tak ada sekali-sekali kadang-kadang. Tak dapat kadang-kadang jarang-jarang. 11 rakaat witir itu kerjakan. Hakikat zat, hakikat asma, hakikat af'al. Ini jaga betul tuan-tuan. Bangun malam-malam, nas'aluka ya man. Habis saja baru Allahumma ghadina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghani aghnini. Allahumma ya qaharu ya qaharu ya qahar akhirni. Allahumma ya jabbaru ya jabbaru ya jabbar ujburni. Gitu Allahu akbar. Ini doanya panjang, Rabbana Rabbana Allahumma Allahumma, tapi tak faham langsung tuan-tuan. Tak ada nilai di sisi Allah SWT. Pasal 5 ni mesti ada tuan-tuan. Ta'zim, takbir, tafhim. Ini tafhim, faham. Raja, bersungguh-sungguh. Allahumma ighfir lana zunubana. Kalau main-main gitu macam mana tuan-tuan? Innallaha yuhibbul amala abdu ayyutskina. Allah Ta'ala sangat suka kepada amal hambanya bila dia beramal bersungguh-sungguh itu. Gitu Ini mbah-mbah dululah kalau doa dasarnya. Mantap gitu Allahumma ya wadudu ya wadudu ya wadud. Kalau mbah kita lah. Allahumma ya khoniyu ya khoniyu ya khoni. Gitu Kalau sekarang mana ada tuan-tuan tak jumpa tuan-tuan. Payah. Jadi kita kena jalan-jalan lah tuan-tuan. Kampung dalam-dalam sana nyurut-nyurut cari. Gitu jemaah ni tuan-tuan Jangan kat sini aja. Pasal kita ni man ihwanuka, siapa saudara kamu? Muslimin muslimat kulluhum ajmain ihwani. Berani. Okey. Sebutkan mana saudara? Bakri. Bakri aja. Mana boleh. Kata kau satu dunia. Gitu tuan-tuan Sebab tu pesan Nabi, bacalah selawat 3 kali sebelum tidur. Kamu seperti mendoakan minta ampun untuk umat Islam satu dunia. Allahu akbar. Jadi yang keempat, pahami, hayati hakikat sifat Allah. Sifat Allah ni. Sifat Allah.
Sama ini. Allah suruh buat yang baik-baik aja. Dengar yang baik-baik. Ini Allah ni tuan-tuan. Basar. Tengok yang baik-baik. Kalam. Cakap yang baik-baik. Ilmu. Hayat. Apa mana hayat? Hayat apa? Hidup. Ada yang mati je kat sini. Gitu. Kita ni hidup, hayat. Kudrah. Kita rasa, wah kita lah dah sampai ni. Tak ingat Allah. Sampai ke masjid, la haula wala quwata illah. Tiada daya, tiada upaya kita ni. Semalam kita dah bincang dalam af'al Allah tu. Segala perbuatan, baik buruk, tinggi rendah, suka tak suka, hitam gelap, semua Allah Ta'ala tetapkan. Cuma manusia ni ada akal. Dah dengar azan kau tak pergi masjid. Itu nafsunya iblis, haiwan, setan. Tapi dengar azan dia diam pergi masjid. Itu nafsunya malaikat. Namanya mutmainnah. Gitu tuan-tuan. Kena fikir hari-hari. Jadi empat-empat ni tuan-tuan kena fahami, kena alif tu. Sin apa sin? Sin ni orang Islam akan selamat kalau dia jaga kalimah la ilaha illallah. Ayat 15 surah Maryam, Allah Taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berfirman Allah Taala, "Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Kamu ni orang Islam suci bersih daripada lahir, ketika mati, ketika bangkit di yaumul mahsyar. Lahir tuan-tuan diazankan. Diazankan macam orang nak pergi haji. Diazankan. Oh, dahsyat betul Suci bersih, dah tak ada apa-apa tuan-tuan. Suci bersih. Ada kalimah iman, ada kalimah Islam di situ dalam syahadah azan tu Ada kalimah iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah Islam Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mati tuan-tuan boleh mengucap, hatinya penuh dengan ketauhidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah tak sempat tuan-tuan. Itu berlakon kat tepi pandailah. Orang berlakon ni munafik tuan-tuan. Dia dalam berlakon mengucap tapi mesti tak pergi tuan-tuan. Nampak? Dia dalam berlakon dia mengucap tapi ramai orang tak pergi jemaah kerana penuh drama itu. Masuk neraka dia tuan-tuan. Berdosa ni tuan-tuan. Ini namanya munafik tuan-tuan. Tinggalkan sifat munafik ini. Tak sempat tuan-tuan. Dan nazar-nazar tu dah nampak tu Baru nak asyhadu Allah, tengok datang bapa ni. Ran, aku ni bapa kau. Kau mati dalam agama Yahudi. Astagfirullahaladzim. Dalam bingung-bingung kau bapa datang. Datang mak sebelah. Ran, aku ni mak kau. Kau mati dalam agama Kristian, Nasrani. Allahu Akbar. Bapak kata aku yang jaga kau, kasih makan kau daripada kecil sampai besar. Kau matilah agama Yahudi. Mak kata apa? Aku yang nyusukan kau, aku riba kau, aku jaga kau, aku belai kau. Sampai langkah besar, matilah agama Nasrani. Allah. Dalam gitu-gitu haus. Jangan kasih minum. Kasih tempeling sekali. Boleh kasih tempeling tak? Tak boleh lah. Ajar dia Allah. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jaga zikir nafas, bukan saja asyhadu an la ilaha illallah, jauh tuan-tuan. La ilaha illallah, jauh Allah. Allah pun jauh. Saja. Ini tuan-tuan itulah zikir nafas. Di mana kita itulah. Kalau itu dah tak ada tuan-tuan, kita dah tak ada. Cuma tertulis di batu nisan. Nama sekian mati pukul berapa, hari apa lah. Orang ini dah tak ada tuan-tuan. Orang ini dah tak ada. Kecuali kalau memang tuan-tuan memahami akan hakikat ma'rifatullah, pergi kubur boleh bual tuan-tuan. Boleh berbicara. Macam Nabi Muhammad SAW. Wahai sahabat sekalian, ini sahabat mutangan diseksa kerana tak berdehem masa qada hajat. Bukan tak dehemnya tuan-tuan kita. Sekarang cewek pun orang. Cewek pun tinggal. Habis kat sawit macam mana? Kencing kat kelapa sawit berdiri lagi tu. Astagfirullahalazim. Tengok kanan kiri tak ada. Diri selama je lah. Pokok kelapa sawit takut tempeling kau kan. Ya gitu kelapa sawit cakap. Tapi kita tak dengar tuan-tuan. Cuba kalau kita dengar kelapa sawit tu cakap. Tuan-tuan Orang kita ada iman. Ada Allah ni. Ada Allah. Duduklah cangkung. Nak cebok tangan tak cebok tuan-tuan. Air tak ada. Ambil daun kelapa tu. Jangan ambil duri kelapa sawit. Dia cocok nanti.
Ambil daun-daun, lapkan, keringkan tu, namanya istinja. Nanti jumpa air basuh lagi sekali, itu yang paling afdal. Ini kita terus basuh air, itu yang paling baiklah. Keabdalan kita tak dapat. Nak abdal, ini orang kafir pakai tisu Tapi dia tak ada istinja lepas tu tak ada. Gitu aja lah. Kita pergi kebun. Ya, daun kelapa ada, buah kelapa sawit yang kering pun boleh, tak ada masalah. Payah-payah pakai batang kelapa sawit je, gusuk-gusukkan ke batang kelapa sawit. Aduh, melecet ke? Jangan tuan-tuan. Asbab tak dehem je. Bukan suruh cepat dia ada second-second supaya habis bersih. Kalau kita tak buat macam tu, kita akan menjamit daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Kotor dia sembahyang, sembahyangnya tak diterima oleh Allah Taala. Pasal dalam saluran kencing tu ada kencing lagi tuan-tuan. Sila hari bulan tuan-tuan masa rokok tadi, dia akan keluar tuan-tuan. Apa benda panas-panas ni? Gitu Nak hilangkan penyakit ni tuan-tuan mudah. Tu ada cerita hikayatnya. Ambil arang yang menyala tu, kencing atas tu. Baca selawat 3 kali, tombo teko loro lunga. Tombo teko loro lunga. Faham tak ni Syed? Faham lah kencing kat berapi tu. Nanti dia pergi pouch tu, dia akan tolak kita punya kencing tadi. Kencing tak terus hilang. Daimul hadas sembuh. Prostat hilang. Ni prostat tuan-tuan kena jaga betul-betul. Kita orang laki-laki kan. Ada yang perempuan kat sini? Tak ada. Oh, kat belakang sana ada perempuan. Mana itu ubatnya tuan-tuan? Amal 3 hari, tak salah jalan 5 hari, tak jalan ke 7 hari, tak jalan juga, jumpa saya. Cari bawang dayak tuan-tuan. Makan bawang dayak, insya-Allah prostat hilang. Sin salamun alaihi yaumaul. Kamu suci bersih, tak ada dosa. Kenapa? Ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati, tak ada dosa. Habis lenyap dosa hilang. Pasal apa? Yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai Nabi kata apa? Man akhiru kalamu minad dunya qaulu la ilaha illallah dakhulal jannah. Sampai kadang dalam zikir dalam solat jemaah kena setengah imam, ya Allah jadikan kami ini orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah. Kat sini tak ada jumpa tuan-tuan. Jauh-jauh tuan-tuan pergi dekat je. Surau Al-Huda. Taman Pajar surau Haji Isa punya. Haji Isa binti Mahal ada surau tu, surau Al-Huda. Imam dia tu, ada satu imam dia baca doa tu. Jadikanlah kami ini air hayatnya kalimah la ilaha illallah. Dibaca itu tuan-tuan. Kadang-kadang ke sini pun ada dengar juga, bukan tak ada ada. Cuma kita pasal masa doa tu kita dah balik, jadi tak tahulah. Tak adalah, rupanya dia balik selalu. Ataupun masa imam baca doa dia tidur. Tidur tuan-tuan. Allahu akbar. Dalam doa imam tu bukannya sekejap, 3 jam patutlah tidur. Ada imam sampai 3 jam. Tak ada tuan-tuan. Alif sin lam. Lam ni la ilaha illallah. Bukan gini tuan-tuan kalau gini dah lain cerita. Ini lam. La ilaha illallah. Penuhkan hidup kita 24 jam. 12 jam ni siang la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah 12 jam. Malam Muhammad Rasulullah 12 jam. Jadi 12 jam 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hurufnya 24 huruf tu. Menuntut kita orang yang bersyahadah ni sentiasa ingat Allah. Lam, la ilaha illallah. Alif ialah Adam. Alif ialah Adam. Sebab tu Nabi pesan betul-betul. Alif ni kita ni asalnya Adam. Bila Adam ni ada melakukan kesalahan terhadap Allah Ta'ala. Tak ada seorang yang sempurna. Tak ada orang yang selamat daripada dosa dan maksiat. Maka banyakkanlah istighfar. Yang mudah je lah. Astagfirullahalazim. Kok pindik sangat, umur dah 60 kan? Astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kok pindik dia, umur dah 80 ni. Tak patut betul tak? Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani. Ini orang yang dah nak mati lah tuan-tuan. Siapa yang nak mati? Dah melepasi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat pesan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang diberi umur melebihi umurku, maka perbanyakkanlah istighfar. Kerana Allah Ta'ala masih lagi mencatat dosa-dosamu yang lalu itu. Yang belum diampun. Yang belum dapat maghfirah daripada Allah Ta'ala. Dan bersedekahlah kamu.
supaya terhapus marahnya Allah, terbuka rahmat sebaik-baiknya. Ini dua perkara yang pesan Nabi. Pertama, banyakkan istighfar. Yang kedua, banyakkan sedekah. Jangan nanti kamu menyesal. Fa iza jaa ajaluha, bila datang saat kematian, wa yaqulu, mereka berkata, laula akhartani, kalaulah kau tangguh kejap lagi usia hidupku ni ya Allah, la asaddaqa, nasaya aku nak bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku jadi hamba-Mu yang benar-benar taat. Dah nak nazak baru nak mengucap nak sedekah, dah tak ada. No. Tak ada. Nak sedekah masa sehat. Nak sedekah masa kaya. Nak sedekah masa lapang. Nak sedekah masa muda. Gitu lagi tua lagi banyak sedekah lah. Mudah-mudahan lagi diberkati. Gitu Jadi orang yang pahami akan hakikat tadi, Adam, tuan-tuan, 3.000 tahun, tuan-tuan, bukan sekejap. Lebih 3.000 tahun bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa baca doa itu, maka dia adalah orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia ingat pada bapaknya. Siapa yang ingat bapak, cinta kasih pada bapa, itulah anak yang baik, orang yang selamat dunia akhirat, hidupnya penuh keberkatan, tuan-tuan. Rabbana, itu doa bapa kita. Wa abina Adam wa umina Hawa wa ma natawassalu bainahuma ila yaumil kulluhum al-Fatihah. Jadi Rabbana zalamna anfusana. Macam mana kita nak dapat keampunan ni? Sebilangan banyak manusia daripada Adam sampai kiamat. Nabi dah ingatkan musabbihatul asyrah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali masyaihi wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sampai termaktub dalam hadis, tuan-tuan. Dia kata siapa? Siapa-siapa membaca ini istighfar 25 kali. 25 kali. Tiada dicatat dosa satu pun atas buku amalannya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, jangan tunggu malam Senin, jangan tunggu pagi Jumaat, hari-hari, tuan-tuan. Setiap waktu 5 minimalkan. 5 kali 5 25. Gitu Apatah lagi orang yang dah hampir umur melampaui Nabi Muhammad punya umur, lebih daripada 63 atau 65. Ada yang dah 80, ada yang 90. Berapa je umur? Baru 90. 90 kata dia baru. Gitu astagfirullah. Baru 90. Oh, patutlah gigi baru nak tumbuh. Gitu Astagfirullahalazim. 90. Dia ingat nak sampai 200 ke umurnya? Boleh, tuan-tuan. Boleh. Boleh. Istiqamah dengan doa nurbah. Malam ni kalau betul Al-Qadar, tawil umri. Selesai sampai cucu cicit, bukan cucu, cicitku berumah tangga. Panjang umur sama cicit. Baru meninggal. Ini minta pada Allah betul-betul. Tapi tawil umri syaratnya apa? Wasahih as-sadi. Sehat tubuh badan. Wa aksir amwali, banyak harimaunya, duitnya. Aku panjang umur tak ada duit macam mana lah? Nak ngeteh pun tak dapat. Nak medang pun tak dapat. Kawan-kawan ngeteh, dia tak ngeteh. Jimat kononnya, tapi sebenarnya tak ada duit, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tawil umri wa sahih as-sadi waqdi hajati. Bila waqdi hajati, makbulkan, perkenankan semua hajatku. Sebutlah, ya Allah, kau panjangkan umurku sampai cicitku kerja kahwin. Wah, dahsyat Kau matikan aku hari Jumat, bulan Ramadan, Kliwon punya, tak ada Senin lagi payung tak nak. Kliwon punya. Allah mak, kena Kliwon, tuan-tuan. Tahu keli, tuan-tuan? Keli ni wak lele lah. Parit zinc pun dah tak ada wak lele. Wak tempolo pun dah tak ada. Tuan-tuan tahu wak tempolo tak? Wak tempolo apa tu? Pun tak tahu. Tuan-tuan pergi Batu 19, komplek Penghulu Mukim Batu 19 ni komplek Penghulu dia tu. Sana ke kanan Parit Arab, ke kiri Parit Kelantan. Sebelah tu ada komplek Penghulu. Tuan-tuan masuk kat bangunan yang gelap tu. Dalam tu diternak ikan tempolo, tuan-tuan. Bukan ikan laga yang dijual RM5, bukan. Ikan tempolo kampung punya tu. Pelaga paku, pelaga jempol, ya tuan-tuan. Harga tuan-tuan jangan tanyalah, Murah-murahnya 450, tuan-tuan. Oh, besar macam kepala tempolo hijau tu, tuan-tuan.
biru-biru gitu, biru-biru kehijau-hijauan. Badannya kilat-kilat macam mana perada gitu. Kalau yang biasa itu cuma kembang kepala aja, action aja tu. Rupanya seminggu mati tuan-tuan. Allah. Kalau IOI itu memang cantik. Ada yang harga 3.000 tuan-tuan pising itu. Alamak cantik macam. Oh gitu. Ini datang malam curi bagus. Astagfirullahaladzim. Puasa-puasa kok niat nak curi ni macam mana gitu. Astagfirullahaladzim. Pasal kita cari di mana-mana tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan type Google sana pelaga dia akan keluar mana paguh tuan-tuan. Tempat lain dah tak ada tuan. Pelaga kat paguh. Kawasan paguh ada ikan pelong. Tapi nak cari mana-mana sungai tak jumpa tuan-tuan. Saya pun tak tahu ikan tempolo. Dia pun pelik tuan-tuan. Kalau budak tu mungkinlah. Orang tua tanya wak tempolo pun tak tahu. Alah, nampaknya memang dah tak sabar nak mati tuan-tuan. Waqdi hajati waqsir amwali, banyak harta. Sebab tu mbah-mbah dulu baca doa ini tuan-tuan. Kebunnya 10 hektar bersih seorang kerjakan. Sekarang baca. Jangan Nurban jangan baca kafir. Astagfirullahaladzim. Doa Nurban jangan baca Syiah kata dia. Astagfirullahaladzim. Kenapa Syiah? Dasarnya orang tu. Mana kalau orang mempertikaikan doa Nurbah itu orang Syiah. Orang yang tak nak baca doa Nurbah itu orang Wahabi tuan-tuan. Pasal disebut sana Hasan Husin. Dia sebut Hasan dan Husin. Ahlul Bait. Siapa ingat Ahlul Bait? Dahulal jannah. Ya Allah, yang dijamin itu. Li khamsatin utsfi biha khairul wabama Fatimah wal Mustafa wal Murtada wabnahuma. Ini Mak Fatimah. Itu maknanya 5 orang ni dijamin surga. Siapa itu? Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husin. Ini. Gitu Bukan kita nak jadi Syiah, bukan. Itu Ahlul Bait, kerabat Rasulullah. Kalau kita selalu sebut nama-nama dia, kata Hasan, Tok, kata dia cakap mengatuknya lah, sebab atuk dia Nabi Muhammad lah. Dia ni selalu ingat saya. Bawa dia tu ke surga. Allah, mari. Itu termasuk dalam istilah wa ala alihi. Ali tu, Ali siapa? Orang yang masih mengingati keluarga Rasulullah. Ingat tuan-tuan itu kuliah pembelajaran tauhid Jam'ul Faraid bi Faraidil Qawaid. Mana tauhid yang diajar oleh kiai itu dah meninggal dah arwah pakai Zaid. Dia malam tu cuma sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Alihi itu diulas panjang. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah Kalau tuan tak ingat lagi, baca ini ayat. Ini ayat tapi saya tak boleh bagi hari ni lah. Baca ayat ni, ya Allah. Ke ribes balik. Ribes apa? Ribes Gustal. Pembelajaran. Nanti tuan-tuan akan mimpi dia. Ajar. Ilmu sebiji tuan-tuan. Dengar itu. Macam ni. Minta hidayah tuan-tuan. Ini alif. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Wa wafiq li amalan makbulah. Mintalah amal makbul tuan-tuan. Nabi Muhammad dah ajar doa itu. Allahumma rzuqni rizqan wasi'a. Halalan thayyiban mubaraka. Wa ilman nafi'ah. Wa amalan mutaqabbala. Kalau itu pun panjang, baca yang Pak Imam baca tadi. Allahumma ahsin. Jangan salah baris nanti orang pada izin baca Allahumma issin gitu. Issin. Jangan tuan-tuan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Maka semua amalnya thayyib tak bagus jadi bagus, tak sempurna jadi sempurna, tak diterima terus dimakbul. Ini doa Rasulullah pesan tuan-tuan. Bacalah tuan-tuan. Walaupun hanya sekali dalam sehari baca. Itu dah pahami hakikat mim Muhammadur Rasulullah. Ini orang Islam tak ada dosa. Sebab tu orang Islam tak ada dosa. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kuncinya, partinya, matlabannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu Islam ni selamat tuan-tuan. Alif sin lam. Lam ni yang tadi dah habis selesai. Jadi orang Islam
kena diri, duduk baring, banyakkan zikrullah. Seterusnya kita diingatkan supaya kita ni utamakan keluarga. Utamakanlah keluarga. Hari ini keluarga berkumpul semua, insya-Allah malam nanti dah PKP tak boleh lepas. Selangor, hari ini boleh balik. Mana lepas suruh balik. Masuk maghrib aja dah tak boleh balik, tak boleh gerak. Tunggu nanti 26 baru boleh balik. Allahu Akbar. Nah, hari ini lepas perisa terus balik. Jangan tunggu-tunggulah. Mana insya-Allah kita akan balik. Dua-dua balik ni puteri. Hari ini. Jadi cukuplah lengkap 6, bapaknya 8. Carilah table mana untuk 8 orang. 450 makan buka. Satu table lah. Jangan makan ikan apa namanya? Ikan pelaling aja. Makanlah jenahak 3 rasa gitu. Sebelum tu ada sup-supnya gitu. 3-4 kali hidang habis, angkat gitu Jangan penuhkan satu meja. Kita ambil satu table 450 aja biasa. Ini buaka tuan-tuan puasa. Ini bukan puasa namanya puas gitu. Allahu Akbar. Puas tuan-tuan. Sembahyang maghribnya kejar masjid. Buka nanti datang balik. Mula-mula makan kurma. Parik Solong ke, Sabau ke, parik Jawa Benteng ke, ataupun parik Yani tuan-tuan. Gearbox kambing, pergi sana tuan-tuan. Allahu Akbar. Buka dengan gearbox. Terus melintas jalan surau sembahyang jemaah. Nanti sambung lagi makan. Gitu Ini tuan-tuan mana utamakan keluarga. Kenapa abah buat macam ni? Malam ni Al-Qadar. Al-Qadar ni tuan-tuan. Kalau maghrib pukul 7 pukul 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Kita kostan lah. 5, 4, 3, 2, 1. 12, 11, 10, 9, 8. Maknanya maghrib ni. Ini mana dalam 9 jam tu. 9 jam bagi 3. 3 jam, 3 jam, 3 jam. 5, 4, 3. Ini 1/3 malam. Ini doa makbul 3 jaga. Al-Qadar dikira masuk malam. Malam ni isyak tuan-tuan. Maghrib belum masuk. Malam tu isyak. Sebab tu kata Nabi dalam hadis, sekurang-kurang menghidupkan Al-Qadar, solat isyak berjemaah. Lepas tu nak balik-baliklah. Tengoklah malam ni. Ramai orang balik. Tak sampai 20 rakaat balik. Pasal apa? Sekurang-kurang Al-Qadar menghidupkannya itu dengan sembahyang isyak berjemaah dan niat azam besok pagi subuh nak datang jemaah. Dah cukup dah. Kerana ganjaran sangat besar tuan-tuan. Isyak macam sembahyang sunat separuh malam. Daripada 8 sampai pukul 1. Wah, separuh malam. Kalau subuh 1 sampai pukul 5. Gitu tuan-tuan. Pasal 5 lebih tu dah masuk imsyak. Kita tengah buka lah. Pasal lewat 5:30 baru bangun. Ya kalang kabut. Nak pecah telur jadi pecah cawannya. Allah hai. Nak pecah telur, pecah mangkoknya jatuh. Allah, dah kalang kabut. Nah, minyaknya tumpah. Macam mana? Yang cepat. Ya. Nak kasih buat kopi termasuk garam masin. Allah. Ingat gula bekas sebelah-sebelah aja dah tak nampak kalang kabut. Okey, selesai makan cepat-cepat. Kita pun ingat senyap aja. Rupanya tempat lain dah azan. Baki tu nak makan tak? Boleh makan tak? Baki tu boleh makan tak? Siapa kata tak boleh? Boleh makan. Habiskan. Tapi puasanya tak sah. Gitu. Kena makan tu. Tapi kalau kita ada makan, keluarkan komo-komo bersih. Ambil kayu siwak. Kayu siwak tuan-tuan. Boleh makan. Tak. Siapa kata tak boleh? Boleh. Tapi puasanya batal lah, tak sah. Itu rugi. Jadi begitu halnya dalam hidup kita tuan-tuan. Keluarga diutamakan tuan-tuan. Semalam maknanya ada 11 campur 13. 24 orang. Orang miskin, anak yatim tuan-tuan. Bila dapat beras ni tuan-tuan, macam tak boleh angkat tuan-tuan. 10 kilo 2 beg. Budak kecil mana nak angkat? Dengan jajannya, dengan kuih rayanya tu. Kali yang datang bapaknya tu. Banyak-banyak bapak tu ada dalam 7 orang lah. Nangis dia. Nangis. Ustaz ni kalau boleh bagi cat setiap bulan kan bagus Ustaz. Ya Allah hai.
Ada yang macam tu tuan-tuan. Saya cakap, boleh bang dengan syarat abang hantar anak jangan pakai seluar pendek. Kenapa tak boleh pakai seluar pendek Ustaz? Iman kan dada, bukan kat semua. Kata dia, astagfirullah. Menjawab pula. Rupanya bapak itu orang kampung lagi hebat lah ilmunya, hebat daripada kita gitu Hantar anak pakai tudung cantik, itu aurat budak perempuan kan. Bapaknya pakai seluar pendek gitu. Pakai baju singlet nampak ketiaknya gitu. Lah, baunya Ustazah lari bau. Baunya tak tahan nak angkat bau gitu, bau. Dalam 7 orang tu boleh nangis. Ya maknya, ya ibu tunggalnya, ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak ibu tunggal ada, Pak Jawa banyak. Semalam ada datang ibu tunggal Ustaz, saya kalau ada orang nak boleh, tapi habiskan edah tinggal seminggu lagi Ustaz nak. Bas. Edahnya tinggal seminggu kata. Ini sudah bagus. Maknanya dalam sebelum Ramadan tu dia meninggal. Ini kata dia tinggal seminggu. Wah, macam nak sangat aja. Akak anak berapa? Saya ingat anak cuma 1, janda 3. Allah, anak 3 payah juga ni. Gitu kalau janda anak 1, alhamdulillah. Anak 3 tapi tengok getahnya pekat lagi tu. Gitulah. Dalam hidup kita tuan-tuan Mana dalam puasa ni tuan-tuan, malam ni malam 25. Malam 25. Datang maghrib sedekah. Balik sedekah. Datang isyak sedekah. Balik sedekah. Datang subuh sedekah. Tapi jangan dah azan. Bila dah azan, maknanya dah terbit fajar, malaikat semua dah naik tuan-tuan. Sedekahnya tu sebelum fajar, sebelum masuk subuh. 3 pagi datang masuk, pukul 4 pagi datang masuk. Kalau kompon memang adalah tanda-tanda, tuan-tuan, 1 jam datang masjid, 1 jam datang masjid. Gitu Mula-mula naik basikal, lepas tu naik motor, lepas tu naik kereta, lepas tu jalan kaki, lepas tu merangkak gitu. Wah, lagi payah kita datang masjid, lagi besar pahalanya. Tapi janganlah sampai merangkak. Nanti sampai sini dah subuh, kesian begitulah tuan-tuan, azam. Qul huwallahu ahad 3 kali jangan tinggal. Macam baca Quran 30 juzuk. Malam ni tuan-tuan lepas tarawih salam baca. Selain Pak Imam baca Allahumma asqaridha khawal jannah wa a'udzubika min sa'atikan nar. Tuan-tuan dengar Pak Imam baca doa itu. Tuan-tuan aminkan. Tuan-tuan akan dapat. Tuan-tuan jangan sok sendiri gitu. Dengar Pak Imam. Imam salam, kita salam. Jangan nyambung-nyambung panjang-panjang. Jangan. Gitu. Itu ungkal kayu namanya, ngelawan. Tak boleh. Orang lawan ni tiada berkat tuan-tuan. Kena ikut Pak Imam. Kena ikut Pak Imam. Taati, kasihi Pak Imam. Supaya kita, tapi imam di sini bukan imam tempat lain lah. Ini imam tempat lain, cantik bagus kat sini. Sudah lah. Gitu. Jangan tuan-tuan. Ini bab sedekah. Kaum keluarga, harta, kaum kerabat, menderma, sedekah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dalam keberkatan, dalam ketaatan akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita tahun ini dapat lagi puasa 6 insya-Allah. Man shoma Ramadan summa tabau bisittatin kasaumid dahr. Siapa-siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal bukan lepas 1 hari terus puasa, bukan. 6 hari di bulan Syawal. Ini perbincangan perselisihan ulama banyak. Janji 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal kan sebulan. Jadi time kalau hari kedua marhaban orang datang saudara, janganlah terus puasa Itu namanya ujub. Apa ujub? Wah, Pak Haji ni puasa rupanya. Dah. Saya pernah pergi ke rumah saudara lah, jauh tuan-tuan, bukan dekat tuan-tuan Di mana? Kota Tinggi. Datang-datang orang tu puasa. Dah, kita jangan makan. Hormat orang puasa. Salam-salam balik. Nangis tuan rumah tu. Ya dah, aku buka makan. Alhamdulillah gitu. Sebab aku datang kau kena batalkan puasa makan. Allahumma barik lana. Baru kita ceramah sikit. Lepas tu dia terus tak puasa terus. Astagfirullah. Ya, jangan puasa masanya panjang tuan-tuan puasa panjang. Jangan kita takut, jangan kita. Jadi kita minta pada Allah Taala supaya kita terus dalam topik inanya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin muslimat mu'minin mu'minat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.